apa ni guru yang mana kita ada tu share dulu. Kadang ramai ni orang nak belajar buat apa lemang ni. Kan duk PM kat Nur macam mana nak buat lemang, macam mana nak buat lemang kan. Tak tahu nak jawab seorang-seorang, nak mesej, nak type macam duk kata kadang-kadang tak faham. Kan nak kena masuk apa dulu. Ni Kak Nur dah buat live ni, boleh tengok macam mana step by step. Sementara nak tunggu yang lain masuk tu Kak Nur masuk dulu, tapi tak Kak Nur ajak daripada mula. Ajak balik daripada mula lah. Okey, jadi Kak Nur share sikit lah antara bahan-bahan yang kita nak buat lemang lah. Antara bahan-bahan asas yang kita nak buat lemang, yang pertama mestilah pulut kan. Mestilah kena ada pulut. Lemang pun tak ada pulut, betul tak? Okey, jadi pulut ni Kak Nur guna hari ni dalam 900 gram saja. Okey, pulut dalam 900 gram. Kita basuh, lepas tu kita kita endam sat. Lepas tu kita tos lah, kita sejak lah kan. Lepas tu kita akan masukkan dalam buluh lemang kita yang comel ni kan. Buluh lemang kita yang comel ni, okey, cara dalam ni nampak tak dah ada daun pisang kan. Cara nak masukkan daun pisang, okey, kalau boleh yang rajin sikit tu, bubuhlah di dalam dia ni, nampak tak dekat dalam dia, potong agak-agak bulat sana ni, tekan masuk kan. Bagi orang tahu ada pelapik lah di bawah dasar buluh tu. Tu kalau rajin. Kalau malas tak apa, tak mau bubuh pun tak apa. Kalau malas kan, cuma sakit di bawah tu kan ada bekas buluh tu. Dia macam nampak potong sikit, kita nak makan, kita buang lah yang tu kan. Okey. Lepas tu cara dia, daun pisang kita ni kita potong sukat lah agak-agak, janganlah bagi panjang sangat sebab sekali kita nak tutup kita punya periuk, tak boleh kan. Agak bagi parah-parah, kita boleh tutup periuk tu. So aja kita gulung dia. Okey, kita gulung macam tu. Lepas tu sebelum tu macam mana kita nak potong dia, sekali terkecil ke terbesar ke kan, kita sukat dulu. Kita sukat dulu. Tu yang kata nak buat ni kena usaha sikit lah, renyah sikit lah kan. Kita sukat dulu, baru kita potong buang. Daun pisang kan panjang kan. Jadi kita sukat, lepas tu kita potong, baru kita dapat saiz yang kita nak lah. Kemudian kita gulung dia macam tu. Kalau lemang kat orang nak buat tu, yang lemang panjang tu, memang kena pakai penyepit lah kan. Selalu orang sepit dengan pelepah pisang tu kan. Belah dua sepit untuk tolong nak pegang dia macam tu lah. Tapi macam kita pendek tak ada masalah kan. Bila pendek ni kita just gulung macam ni, masukkan dalam ni saja macam tu kan. Yang lebih ni lagi kita potong buang. Sebab apa? Saya kalau kata kita tak potong, kita bubuh dalam periuk, dia terlebih. Bila terlebih kita nak tutup tak boleh lah. Jadi kita potong yang tu kan. Kita potong sekerat ni. Macam ni kan. Kita dapat daun pisang yang besar macam ni. Kita nak buat macam mana? Kita ukuk dia macam ni kan. Kita ukuk dia. Okey. Ukuk. Gulung dia dulu. Bagi dia balut keliling sampai selisih. Jangan ngam-ngam. Bagi dia selisih sikit. Kan. Lepas tu baru kita buang yang lebihan ni. Okey. Buang lebihan ni. Dan kita akan potong yang ni lah kan. Kita tanam situ, kita potong sekat ni. Okey. Dekat ni lah kita potong, buang tempat dasar dia tadi tu. Nampak tak? Jadi panjang ni je lah, besar ni je lah kita punya daun pisang. Lepas tu yang lebihan ni kita akan gunting buang. Dan kita gulung macam Kak Nur tunjuk tadi. Lepas tu kita masukkan dalam ni. Okey, lepas tu bila kita dah siap, kita dapatlah macam ni. Kan, dapat macam ni. Daun pisang ni bersihkan dululah. Jangan pergi ambil kat pokok betul terus main buat kan. Bersihkan dulu, lap dulu apa semua. Tak payah layuk. Untuk kita nak buat buluh lemang ni, lemang tak payah layuk daun pisang nah. Okey, kita gulung dia macam tu. Kita masukkan dalam kita punya buluh kan. Lepas tu yang lebihan ni sekali kita akan gunting buang. Senang tak? Senang je kan. Okey. Lepas tu kita akan masukkan kita ukuk lah. Kita ukuk sama paras.
kita ukur sama paras macam ni. Okey. Kita ukur sama paras, kemudian kita potong bagi orang tu jangan lebih banyak sangat daripada kita punya periuk. Takut lagi nak tutup tak boleh. Kan? Macam ni. Lepas tu pulut tadi ni kita dah rendam, kita dah toskan, kita masukkanlah dalam kita punya buluh lemang. Senang je kan? Okey. Masukkan dalam buluh lemang. Lepas tu kita masukkan santan. Sukatan santan ni pula, tadi Kak Nur guna 900 gram apa ni pulut lah. Pulut tak kira lah pulut susu ke, pulut biasa ke. Okey, kita gunakan ni. Lepas tu Kak Nur guna sekilo santan fresh. Santan fresh. Kalau di sebelah ni pengalaman jugalah, Kak Nur kan banyak buat kelas. Buat kelas dekat Shah Alam, dekat Melaka, dekat JB semua kan. Dia tak sama dekat sana, dekat kami di sebelah utara ni. Kalau santan fresh, memang santan tu dia tak ada yang dia panggil apa? Kalau dekat sana dia ada santan cair. Santan cair tu dia panggil kemangi. Kemangi ke? Entahlah, saya pun tak tahu bahasa-bahasa. Lebih kurang macam tu, saya pun tak ingat apa ni dia punya sebutan kan. Jadi santan, bila saya beli, saya minta santan, dia bagilah santan kan. Lepas tu bila saya nak guna, saya tengok kenapa ni cair sangat. Rupanya dia orang dah asingkan yang cair dan yang pekat. Kalau dekat di sini di utara tak ada cair pekat dah, dia memang yang pekat tu je. Kan daripada dua biji kelapa dapatlah 4 biji kelapa dapat 1 kilo santan yang pekat. Itu ratio dia nah. Jadi 1 kilo santan ni kita bubur garam sikit. Janganlah banyak sangat kan. Agak-agak dalam 1 sudu apa ni? 1 sudu teh ataupun lebih sikit lah. Jangan sudu teh tak rasa sangat. Lebih sikit, agak menimbul sikit. Lepas tu bergula sikit. Bagi dia balance lah rasa lemak, masin, manis kan. Jadi banyak sangat ni. Bubur 1/4 saja. 3/4 saja. 3/4 daripada buluh. Buluh kita macam ni kan. Kita bahagi 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bubur pulut setakat ni saja. Ruang kosong atas ni kita akan masukkan santan. Kita akan masukkan santan dekat ruang kosong atas ni. Jadi cara dia, kita tuang saja. Tuang sampai paras pulut. Sampai paras buluh. Jangan tuang sampai paras ni pula, satgi tumpah lah kan. Sampai paras buluh. Nampak tak? Sekejap saya tunjuk sekali lagi nah. Okey. Kita tuang sampai paras buluh. Gitu. Okey nah. Lepas tu satgi kita akan masak dia lah. Okey. Jadi kita tinggalkan sat kita punya buluh lemang ni. Sebab apa? Kita nak penuhkan yang ni. Kalau nak tunggu lambat lah. Okey. Jadi kita nak tunjuk lemang kita tadi. Lemang kita tadi kita dah masuk. Untuk orang yang baru, join kan. Untuk orang yang baru join, kita pulut tadi kita basuh, kita cuci dulu pulut. Selepas kita cuci pulut, kita rendam sat. Lepas tu kita toskan. Lepas tu kita masukkan 3/4. Masukkan pulut takat ni je. 1/4 ni kita nak masukkan santan. Okey, dalam santan kita tu 1 kilo. Untuk ni Kak Nur guna 900 gram tepung. Kak Nur masukkan 1 kilo santan. Bubuh ayak dalam 200. Tambah ayak lagi 200 gram ayak. Lepas tu bubuhlah garam, gula sikit, ikut sesedap rasa lah. Lepas tu masukkan macam ni. Then ni nampak tak di bawah tu kering kan. Janganlah duk buat kering-kering ni pula. Kita bukan nak bakar, kita nak rebus, nak kukuh nah. Jadi kita masukkan secawan saja ayak. Ni ayak pahit lah. Ni tak perlulah ayak tapih ke ayak santan, tak perlulah. Okey, kita akan masukkan secawan ayak, ataupun kalau yang cawan tu banyak mana, lebih kurang dalam 200 ml kan. Okey, banyak tu je kita nak guna ayak. Kan.
Jadi untuk orang baru, orang yang ni boleh share dengan kawan-kawan lah. Boleh share, klik butang share. Lepas tu jangan lupa tau, tinggal yang mana dah share dekat 5 group, tolong type number telefon. Tolong type number telefon. Tinggalkan nombor telefon dan type done dekat situ, sebab Kak Noh akan kontak balik. Kalau anda share saja, Kak Noh tak tahu siapa. Okey nah. Okey, untuk nak dapatkan periuk ni, satgi kita boleh Kak Noh akan kontak lah, Kak Noh akan PM. Tinggalkan nombor telefon, Kak Noh akan PM macam mana nak dapatkan periuk ni. Kak Noh pun buat kutu juga. Periuk ni kita buat kutu sebab apa tahu? Kak Noh ada satu periuk ni, macam Kak Noh kata tadi, satu periuk ni daripada tahun 2000 lebih Kak Noh beli tu, sampai sekarang dah beranak. Orang kata apa, dah beranak beribu-ribu biji dah. Kan? Apa ni, jadi yang tu yang Kak Noh nak buat. Sebab apa, periuk ni nak abang macam mana dia punya berjasanya semua boleh. Tambah lagi orang yang berniaga, kan? Tambah lagi orang yang berniaga. Orang yang berniaga ni, dia nak guna periuk ni buat apa tau? Nak rebui daging, kan? Kalau katakat kata apa, takat 10 kilo daging tu boleh buat 3 kali lah. Kan, 3 kali. Okey, cara dia, daging kita masukkan basuh-basuh daging bersih, walaupun daging tu daging frozen, daging kita beli yang ketui yang frozen tu kan, dah basuh-basuh bersih, potong-potong kan, masukkan dalam periuk ni, tak payah buah ayak langsung. Lepas tu tabuk-tabuk halia je untuk nak bagi hilang bauhannya daging tu. Kita masak dia 30 minit. Memang best daging kita, dengan lembut, dengan juicy, dengan orang kata manis, kan? Memang lembut. Okey. Ni Kak Noh nak fokus balik pada kita punya ni tadi. Kita punya ni dah masukkan dah. Dia tanya ayak sikit. Ya, ayak sikit saja nah. Kita buat ayak satu cawan saja dah. Tak kering sekali kita boleh tengok. Ayak satu cawan saja. Untuk lemang yang banyak tadi tu kan. Nak tunjuk sekali, mungkin ada orang yang baru masuk. Ayak sikit, bila kering tak rosakkan ini pot. Dia tak kering. Sebab apa, satgi selepas kita masak satgi kan, akan ada ayak. Lepas tu kita akan stir fry pula untuk bagi ayak tu kering. Tapi masa kita stir fry tu, kita buka lah tudung. Kita tekan stir fry, kita buka tudung macam ni. Kita nampak ada ayak tu dah kering dah, kita off. InsyaAllah janganlah kalau tak ada ayak, tak boleh lah masak kan. Nanti apa ni, orang kata apa, dia akan kering lah dalam tu. Tapi ni kita buat ayak dia sikit je, sebab ayak tu tak akan kering. Walaupun contoh kita nak rebus telur. Saya setting dulu yang ni, saya cerita. Okey, kita dah masukkan ni apa semua. Kita tekan high pressure 30 minit. Cara nak tekan, nak kena ajak juga tau. Janganlah 30 minit, tekan 30 kali. Lepas tu telefon Kak Noh, button saya rosak lah. Pasal apa? Pasal 30 minit tekan 30 kali. Sagi buat sardin pula 90 minit tekan 90 kali. Lama-lama mau tak patah button tu kan. Jadi cara dia, kita nak pergi 30 minit, kita tekan bagi lama. Jangan angkat tangan lagi. Sampai kita agak 27 macam tu, baru kita angkat tangan. 25. Baru kita tekan 26, 27, 28, 29, 30. Maksudnya 5 kali ya tekan lepas tu. Lepas tu jangan lupa on untuk periuk lama. Okey. Kalau periuk baru, tak payah on lah, dia akan automatic on. Dah kosong-kosong. Jadi kita akan buka. Kita nak buka tak boleh tau. Nak buka tak boleh sebab dia pressure. Yang ni kita guna pressure. Yang ni kita steam. Okey. So, dia safety lock. Dia safety lock. Safety lock ni bermaksud kunci keselamatan. Ada orang kata, takutlah nak pakai pressure cooker pasal nanti dia suka meletup. Bukan meletup, dia suka uap. Sup dia tu dia suka push kan. Bila kita buka tudung, dia tembak kita kan. Ada kawan saya sampai sebelah badan habis. Tapi Alhamdulillah dengan nozzle. Tu bukan nozzle lah. Yang tu pressure cooker yang biasa atas dapur gas. Yang dia bunyi kuat tu kan, yang macam tu. Yang nozzle punya ada safety lock, jangan risau kan. Jadi cara dia, kita nak buka tudung ni, kita kena buang dia punya uap dulu. Saya dulu masa baru beli, saya takut tau. Saya guna spatula lah, senduk kayu panjang-panjang kan. Saya tolak macam tu. Takut. Takut kan. Tapi sebenarnya kita janganlah letak tangan atas ni. Kalau letak tangan atas ni, uap dia akan tembak tangan kita. Cara dia kan di tombol tu ada tangkai. So kita tolak je tangkai tu. Tolak tangkai tu ke tepi. Dia merecik ayak panas ni kat tangan kita, tapi tak sampai melecup. Tak sampai melecup tangan kita, jangan risau.
So kita akan buang wak dia. Sampai wak ni habis. Ada button valve tadi yang kecil tu kat ujung tangkai ni kan. Jatuh. Baru kita boleh buka dulu. Okey, kalau siapa yang ada soalan lagi lepas ni kan, ataupun yang Kak Nur tak sempat nak jawab, tinggalkan nombor telefon, kita akan buat grup, Kak Nur akan add masuk dalam grup kan. Jadi kat situ boleh tanya Kak Nur lah. Pakai periuk lama ke, dah pakai apa semua tu boleh lah nak tanya. Kita berkongsi ilmu lah. Kak Nur suka berkongsi ilmu, tak suka nak simpan. Kak Nur ni jenis tahu apa je, suka nak share, suka nak habang kat orang kan. Tak mau macam kita masak buat telur, kau buat telur kan. Nak habaq jumpa orang, habaq habis telur senang, habis telur hang, macam tu lah cara dia. Kita berkongsi ilmu. Okey. Bila wap dah keluar habis, barulah kita punya tudung senang buka. Lagi tudung tak boleh buka, jangan duk push dia, jangan duk paksa dia. Sampai tudung ni boleh buka macam tu. Kan, barulah kita boleh buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak tak? Nampak tak ada ayak sikit dalam tu? Tadi ada siapa tanya tu, buah ayak sikit tak kering ke apa semua kan? Nampak tak? Walaupun kita buah ayak sikit secawan je, ayak tu tak akan pergi ke mana pun. Tak akan kering, jangan risau. So, saya akan stir fry. Untuk bagi dia kering sikit. Untuk kita rasa macam ala-ala bakar lah kan. Masa stir fry jangan tutup tudung lah. Jangan tutup tudung biar dia macam ni. Sebab kita nak bagi ayak dia kering. Tapi kita kena tengok lah. Jangan tekan-tekan stir fry. Lepas tu kita pisi dekain apa semua kan. Memang tengok bunyi perak. Memang tu tak boleh lah. Wangi sangat. Wangi sangat. Ya Allah. Bau tak? Bau tak? Siapa yang dah bau tu komen sikit. Bau. Memang bau. Buat lah kan. Memang sedap. Memang best. Nampak tak? Bila kita tekan stir fry dia mendidih. Dia tengah mendidih tu sekejap dia akan kering. Ayak tu lama kelamaan ayak tu akan kering. Bila kering agak-agak kering tu kita tutup lah. Bestnya ya Allah. Anda nak makan lemang tak payah duk pi kat luar tau. Lah PKP ni kan takut lah sekejap orang sebelah ada COVID ke apa ke. Tak payah duk risau. Buat je lemang. Siapa nak order buluh lemang, bagi tahu. Kak Nur ada stok buat sementara ni, ada stok tak apa nak banyak sangat lah kalau yang hari ni punya. Selepas hari ni 15. Tokey besar tengok. Oh, tokey besar Tokey tengok. lemang. Tokey lemang. Nanti kita akan kontak dia lah untuk cari ni. Tokey lemang pun tengok dalam ni kan, tokey bulu lemang. Okey. 15 hari bulan dah tokey dah. 15 hari bulan. Okey, untuk hari ni adalah sikit lagi. Lagi nak delivery ke KL apa semua. Kawan-kawan dalam grup Noza juga kan. Kat mana beli buluh tu boleh lah tolong beli. Boleh lah kan. Kita pemudahkan urusan orang. InsyaAllah kan. Kita sama-sama lah doakan Allah pemudahkan urusan kita semua kan. Nampak tak dia dah midih-midih saya kering. Dah siap dah kita punya lemang. Dah boleh makan. So kita nak ambil satu lah. Nak tunggu dia kering agak mungkin ambil masa sikit 2-3 minit. So kita ya, kan memang siapa yang ada periuk Noza ni, ya Allah, masa bulan puasa lah. Bukan kata bulan puasa je tau. Saya ingat PKP dekat 2 bulan ni ramai orang guna periuk Noza. Sebab apa duduk di rumah saya tengok ramai kawan-kawan yang bekerja lagi. share kan macam-macam kan. Kita tak payah tunggu dia kering lagi lah. Kita nak tengok hasil kita punya lemang. Nampak ni kecil potong. Keluarkan dalam ini. Okey. Macam ni. Kau boleh makan pun. Dia dah ada Panggang ayam bakar kena guna minyak. Okey, nak panggang ayam. Siapa nak tanya apa tanya. Dah habis idea dah ni, tak tahu nak cakap apa dah. Nak panggang ayam tak payah minyak. Periuk lama. Sama periuk lama. Periuk lama ke periuk baru ke, konsep dia sama dan size dia sama. Inner pot ni boleh masuk yang lama, boleh masuk yang baru boleh masuk yang lama. Kalau siapa yang ada dua lah kan. Okey, dan nak bakar ayam tak payah pakai minyak. Just perap je ayam, letak je dalam periuk. Lepas tu ni terus high pressure 15 minit. Tengok saiz ayam lah. Kalau yang kecil tu 10 minit pun dah cukup. Lepas tu selepas cukup masa 10 ke 15 minit, alihkan ayam. Tambah lagi 1 minit high pressure ataupun stir fry untuk keringkan ayam-ayam macam mana kita nak keringkan ayam yang lemang yang sikit-sikit ni.
So kita tengok jangan kering sangat. Berkerut kan, agak-agak ada kuah sikit-sikit tu dah off. Cukup. Tak buat payah. Delay time. Okey, nak